3 perjanjian komersial akhiri lawatan Obama. Pencarian udara dan permukaan laut dihentikan. Catuan air diteruskan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Nora Syikin Abdul Rahman. Dan saya Ivan Top. Sebuah pesawat ringan jenis Piper Warrior milik syarikat latihan Asia Pacific Flight Training APFT terhempas di sebuah kawasan tanah lapang di Taman Kurnia, Pekalang Cepa, Kota Baru. Kejadian berlaku kira-kira jam 1.05 tengah hari tadi. Seorang saksi Muhammad Khairi Ismail berkata beliau yang berada di dalam rumah ketika itu terkejut apabila pesawat berlega di ruang udara di atas rumahnya dan hampir melanggar bumbung rumah. Pesawat itu kemudiannya terhempas dan beliau bergegas ke tempat kejadian dan mendapati juruterbang pelatih itu berlumuran darah di bahagian muka. Dia pun pusing lalu. Dia pusing lalu dekat dengan bumbung. Berat sekarang ni. Memang betul-betul ni. Betul-betul dia kena pun. Dia nak cari ni tempat ni. Tempat landing. Landing tu pala dulu selalu. Pala dulu. Patah. Ketua Cawangan dan Kurusan Operasi Bomber dan Penyelamat Negeri Muhammad Nur Rizwan Bazri berkata pihaknya menerima maklumat pada pukul 12.55 tengah hari dan bergegas ke tempat kejadian bersama 6 anggota dan sebuah jentera. Mangsa dikenali sebagai Syangka anak lelaki Mutu, 20 tahun dari Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Buat masa sekarang ni pihak bomber membuat overhaul untuk memastikan tiada risiko-risiko lain yang mungkin berlaku dan langkah keselamatan awal telah diambil untuk memastikan keadaan terkawal. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk rawatan lanjut. Malaysia dan Amerika Syarikat memeterai 3 memorandum persefahaman MOU komersial bernilai $2 bilion Amerika. Ia melibatkan bidang bioteknologi, penerbangan dan insurans. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Obama menyaksikan majlis menandatangani perjanjian itu di Ibu Negara. Perjanjian melibatkan Saint Darby dan Vedazin dalam bidang teknologi dan bakal mewujudkan 300 peluang pekerjaan serta antara GE Global Group and Operation dengan AirAsia untuk penyelenggaraan 25 pesawat baharu A330 AirAsia X. Satu lagi MOU antara MetLife dengan kumpulan Arab Malaysian untuk pembelian saham dalam M-Life dan M-Takaful. Presiden Obama berkata beliau mensasarkan peningkatan pelaburan Amerika Syarikat di Malaysia melebihi $40 bilion Amerika tahun ini. It means these companies will be doing more business in Malaysia and selling more exports marked Made in America. These deals support American jobs in places like Ohio and North Carolina. And companies that export often pay better wages, so it's a good day for American workers as well. The United States is already the largest foreign investor in Malaysia, and Malaysia is one of the fastest growing investors in the United States, and I want to do even more business together. Malaysia merupakan rakan dagangan kedua terbesar Amerika Syarikat di Asia Tenggara. Ini termasuk dalam sektor kesihatan, pelancongan, pendidikan, keuangan, teknologi hijau dan industri kreatif. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata kerjasama itu turut membuka peluang pekerjaan di Malaysia. Dalam bidang MRO, ini juga satu bidang yang pesat berkembang di Malaysia dan kita harap ini akan dapat meningkatkan peluang pekerjaan di Malaysia. Bidang MRO ini bidang yang digalakkan oleh kerajaan. Jadi ini beri faedah kepada kedua-dua buah negara, syarikat Amerika dan syarikat Malaysia. Ya. Yang penting kita nak wujudkan peluang pekerjaan. Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Tan Sri Tony Fernandez pula berkata peluang menjalin kerjasama itu dilihat dapat menyokong sebahagian daripada strategi syarikat penerbangan tambang murah itu pada masa depan. It's interesting, the last few hours, so many people from the White House came up to me and said, when is AirAsia starting to America?
I didn't realize our brand was so big in America. And they said, no, it'd be really important for America, it helps Asia, people to get over to Asia. So it's something we'll think about. If we start Japan. Ya, hasil lawatan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke Malaysia akan menjadikan kerjasama tinggi antara kedua-dua buah negara memasuki era baru perkongsian komprehensif. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government, Dr. Hamidin Abdul Hamid, ia jalinan dua hala yang rapat dari segi perdagangan dan pendidikan, malah lebih menyeluruh dari segi keselamatan dan ekonomi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government, Dr. Hamidin Abdul Hamid, hasil lawatan ini, kerjasama dan perkongsian komprehensif antara Malaysia dan Amerika Syarikat akan diperkukuhkan. Kita bercakap tentang waiving dalam konteks visa, contohnya di mana Malaysia boleh melawat Amerika tanpa visa dan menggunakan kaedah dan teknologi yang hampir sama dengan pasport yang digunakan di Amerika Syarikat. Dari dalam konteks itu saya melihat bahawa mercu tanda dalam konteks lawatan Barack Obama ke Malaysia kali ini ialah menunjukkan peningkatan dalam aras bukan sahaja tahap tapi juga saya rasa cangkuman perdagangan, cangkuman dalam konteks liputan hubungan di antara Malaysia dan Amerika. Dr. Hamidin berkata perjanjian perkongsian Trans-Pasifik akan mengambil kira kepentingan negara dan rakyat. Pesawat Air Force One mendarat di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang pada petang Sabtu sebahagian daripada lawatan beliau ke 4 negara di Asia. Pemimpin Amerika Syarikat itu diberi sambutan negara di dataran Parlimen disambut Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta barisan anggota Kabinet. Tetamu negara itu diraikan pada Majlis Jamuan Negara oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah. Obama berkata Malaysia boleh mencari kekuatan daripada kepelbagaian etnik dan agama rakyatnya serta harapan yang telaka dalam sejarah untuk mengukir masa depan yang lebih cerah bagi generasi akan datang. That we all share basic human aspirations to live in dignity and peace, to shape our own destiny, to be able to make a living and work hard and support a family, and most of all to leave the next generation something better than was left to us. Inilah hasrat yang beliau percaya boleh memberi sinar lebih gemilang kepada era baru dalam perkongsian antara Amerika dan Malaysia. Selepas mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri, kedua-dua pemimpin menegaskan Malaysia dan Amerika Syarikat sepakat untuk meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian komprehensif. Fasa baharu menyaksikan lebih banyak kerjasama dalam ekonomi, keselamatan, pendidikan, sains, teknologi dan bidang-bidang lain. Your presence here, Mr. President, will mark the beginning of the next phase of our partnership, with deeper friendship and a more comprehensive partnership. Malaysia menyambut baik langkah Amerika Syarikat untuk memperbaiki keseimbangan terhadap Asia dan sumbangannya terhadap keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau ini. Kedua-dua pemimpin mengakui perlunya ASEAN dan China berusaha dengan lebih gigih untuk mempercepatkan penggubalan satu kod tata laku COC di Laut Cina Selatan. 4 lagi negara anggota ASEAN iaitu Brunei, Filipina dan Vietnam terlibat dalam pertikaian wilayah di Laut Cina Selatan. Ya, selepas lawatan bersejarah 3 hari ke Malaysia, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama mengakhiri lawatannya hari ini. Pesawat Air Force One yang membawa Presiden Amerika itu berlepas pada kira-kira pukul 10.15 pagi dari Pangkalan Udara Subang. Antara yang hadir untuk mengucapkan selamat jalan kepada Obama ialah Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dan Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin. Destinasi seterusnya Presiden Amerika Syarikat itu ialah Filipina, hentian terakhir dalam siri lawatan beliau ke 4 negara Asia. Sebelum Malaysia, beliau melawat Jepun dan Korea Selatan. Dalam pada itu, orang ramai yakin lawatan Presiden Amerika Syarikat itu memberi kesan baik hubungan dua negara. Obama boleh melihat keadaan Malaysia macam mana, pula kita mungkin boleh
berkenaan dengan Palestin, mungkin kita boleh pada dia dah datang ke masjid, ke sekolah-sekolah, kolej macam mana dia boleh lihat kolej kita. Mungkin pendapat kita boleh bagi tahu dia apa rakyat Malaysia yang perlu nak dia ambil tindakan pada global dunia lah. Obama datang ke Malaysia untuk bukan sekadar melawat, dia juga untuk membantu ekonomi Malaysia bukan dari segi luaran tapi dalaman juga. Langkah untuk kita menjemput Presiden Obama untuk ke Masjid Negara baru-baru ini, dari sudut positifnya mungkin kita boleh tunjukkan satu mesej yang baik bahawasanya Islam ni kita meraihkan semua manusia untuk mengenalinya dengan cara yang baik. Memberi keyakinan ke negara kita bahawa negara kita selamat untuk datang dan tidak meragui keselamatan kita lah pasal kejadian MH370. Kedatangan dia baguslah. Dia datang kat Malaysia ni sebab kita boleh nampak talk dia depan mata kita. Lepas tu kita boleh tanya dia lagi. Kita boleh tengok depan mata cara dia cakap. Malaysia dan Amerika Syarikat perlu berkongsi maklumat menangani pencambahan senjata pemusnah besar-besaran atau WMD melalui Inisiatif Keselamatan Pengawalan Senjata PSI demi kepentingan bersama. Malah kecanggihan peralatan sedia ada wajar disesuaikan dengan keperluan semasa supaya lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pendirian itu jelas apabila dibangkitkan secara spesifik oleh Presiden Barack Obama dalam musyarat bilateral bersama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Latihan-latihan yang selama ini telah diberikan oleh pihak US kepada pegawai polis dan tentera Malaysia akan terus dipertingkatkan dan saya sendiri akan mengadakan beberapa perbincangan lanjut mengenai pertukaran maklumat dan latihan-latihan yang akan dilakukan ini. Ini bertujuan bagi memperkukuhkan maklumat bukan sahaja dari segi pertukaran tetapi dari segi penggunaan aset dan peralatan bagi pemantauan maklumat berkenaan. Presiden Obama dalam sidang media bersama Datuk Seri Najib semalam menyambut baik komitmen Malaysia untuk memerangi pencambahan senjata pemusnah besar-besaran dengan menyertai PSI di bawah penyataan prinsip perintah larangan. Beliau berkata PSI merupakan landasan kukuh yang menyaksikan kedua-dua negara meletak rangka kerja tindakan meliputi usaha membangunkan keupayaan dan oleh itu ia bukan sekadar pendekatan sahala. 9 suspek dipercayai anggota militan yang terlibat dengan aktiviti keganasan dicekup dalam beberapa siri operasi di Kedah dan Selangor. Siasatan mendapati mereka adalah ahli kumpulan pengganas yang aktif di dalam dan luar negara. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam kenyataan media. Suspek berusia antara 22 hingga 55 tahun itu dicekup anggota dan pegawai cawangan khas Bukit Aman. Mereka juga disyaki mempunyai hubungan dengan kumpulan pengganas yang beroperasi di luar negara. Sebahagian daripada yang dicekup telah menjalani perjumpaan sulit bagi memantapkan ideologi militan, mengumpul dana dan menjalani latihan ala ketenteraan sebagai persediaan melakukan keganasan. Semua mereka kini ditahan mengikut Akta Kanun Kesiksaan dan disiasat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Tiada kes baharu dilaporkan MERS-CoV selama 14 hari pengawasan. Laporannya seketika nanti. Besok kembali. PAS optimis parti sekutunya DAP akan akur dan menerima pelaksanaan hukum hudud selepas penjelasan diberikan. Dewan Ulama PAS Kelantan dalam pada itu menyambut baik saranan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya satu jawatan kuasa teknikal hudud peringkat kebangsaan dibentuk sebelum PAS membentangkan usul pelaksanaan hukum itu di Parlimen. PAS juga setuju menghantar wakilnya untuk menganggotai jawatan kuasa berkenaan. Kalau tujuan perubahan jawatan kuasa teknikal peringkat kebangsaan yang dianggotai oleh pimpinan kerajaan negeri dan pimpinan kerajaan pusat dengan tujuan untuk melincingkan
perjalanan ke arah pelaksanaan itu sesokong. Datuk Hassan sebelum itu mempengerusikan mesyuarat Majlis Penerangan Penjelasan Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah 2 peringkat negeri di Kota Baru. Program itu katanya bakal disertai 50 NGO dari seluruh Kelantan pada Rabu ini di pekarangan Stadium Sultan Muhammad keempat. Ia bertujuan memberi penerangan terperinci mengenai hukum hudud kepada masyarakat. Sesi tersebut juga akan diperluaskan ke negeri lain yang turut melibatkan NGO bukan Islam. Penang Front Party PFP, parti baru ditubuhkan yang bakal bertanding menentang DAP bagi merebut kerusi Parlimen Bukit Gelugor pada 25 Mei ini. Jurucakap PFP So Chong Tat mengesahkan 44 NGO kaum Cina telah bersetuju bagi menubuhkan parti tersebut. Tegas beliau ia sebagai medan percubaan parti baru itu. Jika PFP diterima masyarakat, seramai 15 hingga 17 calon akan diletakkan untuk bertanding pada pilihan raya umum akan datang. Agenda kita memperjuangkan masa depan rakyat Pulau Pinang. Kita akan meletakkan calon dari parti ini untuk bertanding menentang DAP dalam pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gelugor untuk melihat penerimaan pengundi Pulau Pinang, khususnya pengundi di Parlimen Bukit Gelugor. Fokus PFP adalah untuk memperkasa agenda rakyat. Catuan air di Selangor akan diteruskan walaupun sudah ada peningkatan kapasiti air di 6 daripada 7 empangan utama di negeri itu. Tidak dinyatakan sehingga bila jadual catuan akan berakhir. Exco Tetap Belia dan Sukan Infrastruktur dan Kemudahan Awam Dr. Ahmad Yunus Hairi berkata empangan Sungai Selangor menunjukkan peningkatan 1.18% dan melepasi paras 40% berbanding minggu lalu. Selain itu, empangan Sungai Langat turut mencatatkan peningkatan kepada 53.82%, empangan Klang 58.49%, empangan Langat 53.82%, empangan Batu 79.6% dan empangan Tasik Subang 86.77%. Katanya peningkatan itu berikutan kadar hujan yang banyak diterima di hilir kawasan Tadahan yang membantu pengurangan kadar pelepasan empangan. Hingga sekarang ni saya katakan kita masih meneruskan catuan dan selepas masyarakat ini mungkin ada beberapa keputusan-keputusan yang akan kita ambil lah. Sama ada kita akan teruskan catuan ataupun ada beberapa tindakan yang kita ambil untuk menamatkan ataupun mengurangkan lagi jumlah yang ataupun apa kita mungkin tak stop secara drastik, mungkin berperingkat-peringkat. Beliau bercakap dalam satu sidang media di Shah Alam. Dalam pada itu, semua negeri disaran mengambil langkah mewartakan penggunaan sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan bagi faedah semua. Ia bagi mengatasi kemelut bekalan air dan mengurangkan pergantungan kepada keperluan air terawat sepenuhnya. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata pelaksanaan sistem itu telah dipersetujui dalam mesyuarat negara bagi pihak berkuasa tempatan MNKT ke-65 pada 2012. 6 negeri mewartakan pelaksanaan sistem itu melalui pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 iaitu Perak, Selangor, Johor, Melaka, Kelantan dan Perlis. Masih belum lagi di tahap yang diharapkan efisiensi dan keberkesanannya. Malah Selangor yang sebenarnya telah menandatangani SPA ini. Tapi implementasi sekali lagi akan menjadi satu lagi cabaran yang cukup besar. Tapi it's common sense, isn't it? Common sense lah, dalam keadaan sekarang Malaysia yang punya banyak hujan, kita perlu gunakan sistem ini bagi mengurangkan tekanan kepada keperluan air terawat ini. Terdahulu, Datuk Abdul Rahman merasmikan mesyuarat jawatankuasa perundingan pihak berkuasa tempatan JPPBT 2014 di Bandar Hilir.
Melalui pelaksanaan sistem itu, air hujan walaupun tidak lebat dapat ditadah, disalur, disimpan, diagih dan digunakan bagi tujuan tertentu di sesuatu bangunan. Kementerian Kesihatan berkata tiada kes baru setelah tempoh pengawasan kesihatan selama 14 hari yang tamat pada 27 April di Johor. Seramai 222 individu berjaya dikesan dari seluruh negara dan kesemuanya berada dalam keadaan sihat. Sampel yang dikesan positif jangkitan MERS-CoV dari 79 sampel yang diambil dari kontak rapat yang bergejala dan tidak bergejala. Justru Kementerian Kesihatan berkata tiada kes baru dikesan dan tiada kluster jangkitan MERS-CoV dilaporkan dari seluruh negara, menjadikan jumlah kumulatif kekal sebagai satu kes kematian. Sehingga 26 April, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menerima laporan sejumlah 261 kes MERS-CoV yang disahkan melalui ujian makmal yang meliputi 93 kematian dari seluruh dunia. Perdana Menteri Australia Tony Abbott hari ini mengumumkan pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 menerusi udara dan di atas permukaan laut dihentikan. Pencarian memasuki fasa baharu yang akan membabitkan peralatan berteknologi tinggi komersial yang memberi tumpuan sepenuhnya di dasar laut. Pada masa sama, Hanim Muhili di Perth, Australia melaporkan sidang media oleh Abbott di Canberra tengah hari tadi turut menyebut berkenaan tempoh jangkaan peralatan baru itu akan dikerahkan. Dan Hanim? Ya. Hello Hanim. Ya, Ivan. Ya, boleh perincikan lagi mengenai pengumuman tersebut, Hanim? Baik, Ivan, Syikin, sidang media yang diadakan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott tadi sebenarnya berlangsung di Canberra pada jam 2 petang waktu tempatan ataupun 12 tengah hari waktu Perth dan juga Kuala Lumpur. Sidang media itu tidak dimaklumkan terlebih dahulu atau lebih awal daripada pihak Pusat Koordinasi Agensi Bersama JACC, memandangkan Ketua Penyelaras JACC Angus Houston juga menghadiri sidang media itu. Tetapi sebenarnya kami dimaklumkan bahawa sidang media di Canberra iaitu di bangunan Parlimen oleh Tony Abbott setengah hari tadi adalah kira-kira dalam sidang media yang boleh dianggap keadaan mengejut pada sebelah tengah hari, kerana sebelum ini memang Abbott ada memaklumkan untuk mengumumkan tentang fasa baharu pada minggu lepas, tetapi mengambil masa beberapa hari lagi untuk memberi peluang kepada kenderaan dasar laut autonomi AUV Bluefin 21 sebelum melaksanakan misinya secara keseluruhan, iaitu kira-kira 310 km persegi di permukaan dasar laut. Dan meskipun menerusi pengumuman itu Abbott menyatakan bahawa pencarian visual dari udara dihentikan, ia tidak bermaksud operasi di dasar laut diperkecil. Sebaliknya, kawasan pencarian di dasar laut telah pun diperluas dan beberapa pesawat akan diletakkan dalam keadaan bersiap sedia sekiranya khidmat diperlukan nanti. Hari ini AUV Bluefin 21 masih meneruskan tugasnya untuk melaksanakan misi yang ke-16 mula dikerah pada 14 April, iaitu 2 minggu yang lalu di kawasan kedalaman 4.5 km dasar laut bagi mencari serpihan pesawat di 10 km radius sekitar kawasan isyarat pink terakhir dikesan awal bulan ini. Tetapi 2 minggu berlalu, iaitu 14 hari sejak Bluefin 21 menggantikan tugas alat pengesan isyarat Tod Finger Locator, dan banyak pihak mula mempertikai keberkesanan AUV berkenaan. Jadi hari ini Perdana Menteri Australia mengumumkan beberapa syarikat yang membangunkan peralatan teknologi tinggi untuk tujuan pencarian dasar laut akan dikenal pasti sebelum Australia mengenal pasti ataupun mengumumkan pihak yang akan memberi khidmat teknologi peralatan tinggi yang dimaksudkan tadi untuk digunakan, dan ia mungkin akan mengambil masa beberapa minggu sebelum diputuskan syarikat mana yang akan memberikan khidmat peralatan teknologi tersebut. Dan Abbott juga memaklumkan penggunaan peralatan untuk fasa baharu itu dijangka mencecah perbelanjaan kira-kira 60 juta dolar Australia, iaitu bersamaan lebih 180 juta ringgit.
Buat masa ini, apapun Australia tetap dengan pendirian untuk terus yakin bahawa pasukan mencari berada di lokasi yang tepat berdasarkan isyarat ping yang dikesan oleh kapal pertahanan ADV Ocean Shield pada 5 dan April lepas. Dan Abbott juga sekali lagi memberi jaminan bahawa Australia tidak akan sesekali menghentikan peranannya mengetuai operasi ketika ini. Dan peralatan sonar yang dimaksudkan tadi adalah peralatan sonar komersial berkuasa tinggi yang dijangka di Kerah. Ia mungkin mirip peralatan yang menemui bangkai kapal Perang Dunia Pertama Australia HMAS Sydney di Lautan Hindi pada 2008. Dan pengumuman Abbott itu juga antara lain menyebut juga tentang peranan seterusnya yang akan dimainkan oleh negara-negara terlibat dalam operasi pencarian MH370 di dasar laut. Berikut sedikit petikan ataupun sedutan daripada sidang media Tony Abbott yang berlangsung di Canberra tengah hari tadi. Doing, as you know, for the last few weeks is focusing on the best lead we had, which was based on detections by the towed black box locator deployed from the Australian defence vessel Ocean Shield. We have now searched close to 400 square kilometres undersea. I am now required to say to you that it is highly unlikely at this stage that we will find any aircraft debris on the ocean surface. Therefore, we are moving from the current phase to a phase which is focused on searching the ocean floor over a much larger area. The Bluefin 21 submersible will continue in operation. What we are doing though is looking to an intensified underwater search involving different technology. Baik Hanim, memandangkan pencarian menerusi udara dihentikan, adakah pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah pun menerima apa-apa arahan untuk meninggalkan kawasan pencarian? Kami telah pun menerima maklumat daripada pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pada 11 petang tadi yang memaklumkan bahawa 2 pesawat C-130 Hercules milik TUDM dengan kekuatan 53 orang anggota akan berlepas pulang ke Malaysia pada esok malam kira-kira jam 9.30 malam, dan itu antara dua daripada 3 pesawat C-130 Hercules yang selama ini mengadakan ataupun menjalankan operasi pencarian menerusi udara sejak Australia mengambil alih peranan untuk mengetuai pencarian MH370, tetapi satu lagi pesawat C-130 Hercules milik TUDM dengan kekuatan 25 orang anggota akan dikekalkan di Australia sehingga benar-benar pasti bahawa tiada lagi khidmat menerusi udara diperlukan oleh mana-mana tentera udara yang terlibat dalam operasi pencarian MH370. Esok kami akan mendapatkan penjelasan lanjut pada 11 pagi oleh Kapten ataupun Komander Tentera Udara Diraja Australia pada 11 pagi yang akan mengadakan perjumpaan dengan kami, dan juga selepas itu pihak TUDM juga akan memberikan sedikit taklimat sebelum memaklumkan dengan rasminya bahawa 2 pesawat C-130 Hercules itu akan menghentikan operasi dan terus pulang ke Malaysia. Tetapi hari ini ketiga-tiga pesawat terbabit masih lagi berkhidmat seperti biasa, dan pada hari ini satu daripada pesawat C-130 Hercules turut serta bersama dengan 8 pesawat tentera lain iaitu 9 secara keseluruhannya yang meneruskan operasi pencarian menerusi udara untuk hari terakhir sebelum diumumkan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott pada sebelah tengah hari tadi bahawa fokus pencarian kini akan lebih tertumpu ataupun terus sepenuhnya bertumpu ke permukaan dasar laut. Shikin, Ivan. Baik, terima kasih Hanim Muhili dari Perth, Australia dengan laporan itu tadi. Baiklah, kita juga harapkannya semoga fasa baru ini dapat menemui satu jawapan kepada misteri MH370 ini. Ya, syabas dan terima kasih kepada Hanim. Baik, berita nasional kami teruskan dengan perkembangan ekonomi.
Ekonas Nasional berhad mencatatkan lonjakan pulangan portfolio KASA sebanyak 78% menjadi 655.9 juta ringgit untuk dana Ekonas Direct Tranche 1 bagi 2013. Pulangan portfolio ini bersamaan kadar pulangan dalaman IRR KASA tahunan sebanyak 25.5% dan IRR bersih tahunan sebanyak 20.4%. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdul Wahid Omar, prestasi ini sekaligus melebihi sasaran pulangan tahunan jangka panjang minimum 12% dan sasaran aspirasi 20% yang ditetapkan Equinas. Equinas has succeeded in increasing Bumiputera equity value by 2.8 billion ringgit, which is 1.7 times of Equinas invested capital. Beliau bercakap demikian pada sidang media sempena pengumuman pencapaian Equinas tahun lalu di Kuala Lumpur. Datuk Seri Abdul Wahid berkata, syarikat pengurusan dana equity swasta berkaitan kerajaan itu telah menyelesaikan 9 pelaburan langsung dan sumber luar dengan jumlah modal komited sebanyak 246.8 juta ringgit. Ini menjadikan pelaburan komited yang telah dilaksanakan berjumlah 24 pelaburan bernilai 1.8 bilion ringgit. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC akan memuktamadkan laporan prosiding KLIA 2 yang mengandungi percangkahan kenyataan oleh AirAsia dan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB. Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara Dato' Nur Jazlan Muhammad berkata, laporan itu yang kemudiannya akan dibentangkan di Parlimen boleh dijadikan input kepada projek pembinaan lapangan terbang yang lain pada masa akan datang. Jelasnya, PAC cuma mahu mendapatkan penjelasan daripada semua pihak berkepentingan yang terlibat dengan pembinaan KLIA 2. PAC juga akan mohon kepada MAHB untuk membekalkan semua senarai konsultan yang terbabit dalam projek pembinaan KLIA 2 ini bagi meneliti kelayakan dan juga track record konsultan ini. Ya, untuk menjawablah segala tomahan bahawa pembinaan airport ni mempunyai masalah, tak sempurna, kualiti tak baik dan sebagainya. PAC mahu Kementerian Pengangkutan sentiasa mengkaji prosedur keselamatan KLIA 2 agar ia benar-benar selamat bagi tempoh jangka masa panjang. Dalam prosiding ketiga hari ini membabitkan AirAsia, terdapat 8 isu dikemukakan syarikat penerbangan itu kepada PAC berhubung keselamatan dan operasi KLIA 2. Ia merupakan lanjutan daripada 2 prosiding terdahulu PAC bersama Kementerian Pengangkutan dan MAHB. 78,000 pengunjung telah membanjiri hari terbuka lapangan terbang antarabangsa 2 KLIA 2 yang diadakan semalam. Menurut kenyataan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, sambutan yang memberangsangkan ini adalah 3 kali ganda daripada unjuran awalnya seramai 20,000 pengunjung. Orang ramai mula datang seawal jam 8 pagi lagi, sejam sebelum kaunter pendaftaran dibuka dan menjelang tengah hari bilangan pengunjung mencecah angka 20,000 orang. MAHB berkata pihaknya terpaksa melanjutkan masa lawatan hari terbuka KLIA 2 sehingga jam 7 malam daripada jam 5 petang. Terminal KLIA 2 telah pun ditutup bagi tujuan pembersihan dan persediaan akhir bermula hari ini sehingga terminal itu memulakan operasi secara rasmi pada Jumaat ini. Dalam pada itu, syarikat penerbangan tambang murah AirAsia berkata pihaknya kini sedang melakukan persiapan akhir untuk berpindah ke KLIA 2 pada 9 Mei depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Tan Sri Tony Fernandez, meskipun terdapat isu-isu komersial yang masih belum selesai, namun ia tidak menghalang pihaknya untuk melakukan perpindahan seperti yang dijadualkan sebelum ini. Tan Sri Tony berkata penting bagi pihak pengurusannya untuk memastikan aspek keselamatan di KLIA 2 memenuhi standard prosedur operasi AirAsia. I think there was never any doubt about us operating in KLIA 2. We, under Irene's leadership, wanted to make sure that everything was safe and secure. We also wanted to make sure we had enough time to test.
Selepas berpindah ke KLIA 2, Tan Sri Tony mahu AirAsia terus mengekalkan perkhidmatan terbaik dan menawarkan harga tiket yang murah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini menegaskan bahawa AirAsia perlu berpindah ke KLIA 2 apabila LCCT ditutup pada 9 Mei. Beliau ditemui media selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU antara AirAsia dengan syarikat Amerika Syarikat GE Global Growth and Operations di ibu negara. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA menyarankan agar Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB memastikan semua penyedia perkhidmatan pengendalian darat menepati audit keselamatan IATA untuk operasi darat ISAGO. Menurut Ketua Operasi Darat IATA, Joseph Sweden, audit keselamatan ini penting bagi mewujudkan pengendalian darat yang lebih selamat serta mengurangkan kemalangan di kawasan landasan kapal terbang. Jelasnya syarikat yang menguruskan pengendalian darat di lapangan terbang antarabangsa Malaysia, KL Airport Service Sdn Berhad, KLAS, sudah menerima pengesahan ISAGO. We are looking at three pillars, three most important point. We really need global standardization, standards that have been used globally all over the world. And we need also to have a good oversight from the ground service providers to have a good audit programs. ISAGO merupakan standard keselamatan global dan program audit khusus yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan dibangunkan oleh kumpulan pakar penerbangan. Pelan konsep audit dan strategi 5 tahun ISAGO telah diluluskan pada 2012 dan pelaksanaannya telah bermula tahun lalu. Beliau ditemui media dalam majlis pelancaran persidangan pengendalian darat IATA di ibu negara. Satu jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan yang berperanan menilai dan menyusun semula beberapa akta bagi mengelak berlakunya pertindihan bidang kuasa dalam mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan internet. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari berkata, jawatan kuasa kerja itu ditubuhkan di bawah Jabatan Peguam Negara dalam usaha mengekang penularan fitnah cyber. Satu jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan yang diterajui oleh Jabatan Peguam Negara bagi meneliti pendekatan yang bersesuaian untuk menangani isu-isu dalam talian ataupun online. Jadi dengan adanya jawatan kuasa ini, kita akan cuba memastikan keberkesanan akta-akta yang sedia ada dalam isu terutamanya isu talian online. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Muhammad Ali Rustam. Tambah Datuk Jailani, walaupun mungkin ada kementerian atau agensi berkaitan mempertikai penubuhan jawatan kuasa itu, namun beliau berpendapat penyusunan semula beberapa akta dan meletakkannya di bawah satu bumbung adalah lebih baik. Jawatan kuasa kerja itu juga ditubuhkan khas bagi mengatasi kelompongan dalam penguatkuasaan undang-undang cyber. Antara agensi terlibat dalam jawatan kuasa kerja itu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Cyber Security Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Setakat ini 2,753 laman web telah disekat kerana didapati menyalahi pelbagai undang-undang berkaitan cyber. Kerajaan negeri yang belum mewartakan pelaksanaan pindaan undang-undang kecil bangunan seragam untuk memasang sistem penuaian air SPA atau tadahan air hujan dinasihatkan segera berbuat demikian. Sistem penuaian air SPA merupakan kaedah pengumpulan air hujan di atas bumbung bangunan untuk kegunaan harian dan menjadi alternatif ketika musim kemarau. Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, setakat ini hanya 6 buah negeri sahaja yang telah melaksanakan sistem penuaian air, iaitu negeri Perak, Selangor, Johor, Melaka, Kelantan dan Perlis yang turut mewajibkan pemasangan SPA di bangunan baharu. Saya berharap Tan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan-kerajaan negeri lain yang tidak saya sebutkan tadi akan dapat mengambil langkah dengan segera untuk mewartakan pindaan berkenaan kerana ianya akan memberikan faedah
bukan saja menjimatkan air sebanyak 75% iaitu air terawat, tetapi juga akan berupaya untuk mendidik masyarakat mengenai penggunaan air secara berhemah dan bijak. Dan sekiranya ada mana-mana di antara projek-projek baru yang tidak melaksanakan sistem SPA ini yang berhormat, pihak berkuasa tempatan boleh mengambil tindakan untuk menarik balik CCC, dan jika pihak pemaju ingkar, pihak berkuasa tempatan boleh mengambil tindakan untuk menghantar nama perunding arkitek, jurutera dan juga perancang bandar kepada pertubuhan profesional yang berkaitan untuk menggantung lesen mereka. Beliau menjawab pertanyaan asal Datuk Kadzim Mat Yahya. Pada tahun 1999, pihak kementerian telah mengeluarkan pekeliling kepada semua pihak berkuasa tempatan PBT untuk melaksanakan sistem penuaian air di dalam bangunan. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta T732 akan dipinda berikutan pelaksanaan gaji minimum yang telah dikuatkuasakan tahun lepas. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan berkata kajian mengenai pindaan itu sedang dilakukan jawatankuasa di bawah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Beliau menyatakan semasa sesi penggulungan perbahasan menjunjung kasih titah diraja. Buat masa ini, Seksyen 2 Akta KWSP 1991 memperuntukkan bahawa kadar caruman KWSP adalah berdasarkan upah yang dibayar oleh majikan kepada pekerja berkenaan. Perkara yang tidak termasuk dalam definisi upah itu ialah pertama, caj perkhidmatan, kedua, bayaran lebih masa, ketiga, ganjaran, empat, faedah persaraan, lima, faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penamatan, 6. Mana-mana allowance perjalanan atau nilai mana-mana konsensi perjalanan, dan ketujuh, mana-mana saraan atau bayaran yang lain. Selaras dengan Perintah Gaji Minimum 2012, pekerja sepenuh masa di Semenanjung perlu dibayar oleh majikan tidak kurang RM900, manakala RM800 bagi pekerja di Sabah, Sarawak dan Labuan. Mana-mana majikan yang gagal melunaskan arahan kerajaan itu akan didenda RM10,000 bagi setiap pekerja. Masih bersama Berita Nasional. Pasaran tenaga kerja Malaysia memerlukan lebih ramai tenaga kerja teknikal dalam bidang-bidang utama ekonomi berbentuk praktikal menjelang 2020. Ini kerana keupayaan kreatif, pengalaman serta kecekapan pengurusan yang dimiliki modal insan bagi kategori itu mampu meyakinkan pihak industri dalam memberi peluang kerjaya kompetitif bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyuarakan harapan itu melihat kepada potensi Malaysia dalam sektor industri khususnya penerbangan yang semakin berkembang. Malaysia berpotensi menjadi hub penerbangan di rantau ini. Industri ini dapat memberi kesan berganda kepada ekonomi negara, memandangkan permintaan terhadap penumpang dan kargo udara semakin meningkat. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2013, jumlah penumpang di lapangan terbang seluruh negara bertambah kepada 43.9 juta berbanding 38.6 juta penumpang bagi tempoh yang sama dalam tahun 2012. Beliau mengalu-alukan kesudian penerbangan Malaysia MAS menyerahkan pesawat terpakai Boeing 737 kepada Kementerian Pendidikan di Politeknik Banting untuk kegunaan pembelajaran pelajarnya bagi program diploma penyelenggaraan pesawat. Satu memorandum persefahaman antara MAS dengan pihak kementerian turut dimeterai bagi mewujudkan kerjasama antara sektor awam dengan swasta dalam bidang pendidikan berkaitan. Secara globalnya, pertumbuhan industri penerbangan Asia Pasifik mencecah 50% dalam tempoh sedekad lalu dan dijangka terus meningkat sehingga lebih 200% dalam tempoh 20 tahun akan datang. Suspek kedua berkaitan kes tembakan melibatkan dua anggota polis di Taman Lembah Maju Ampang 11 April lalu dikenapasti. Timbalan Ketua Polis Selangor Dato' Abdul Rahim Jaafar berkata pihaknya sedang mempergiatkan usaha mengesan suspek dipercayai berasal dari Sarawak. Identiti dah ada kan? Ada tak nama masa dikesan? Identiti dah ada. Dan gambar pun kita ada. Sekarang ni kita masih kesan dia lah. Dia ni Slovakian ni. Dia masih lagi kita kesan dia lah.
Seorang lagi suspek dipercayai individu yang melepaskan tembakan telah ditahan 23 April lalu di Ipoh, Perak. Dalam kejadian 11 April lalu, dua anggota berpangkat korporal dan lance korporal cedera akibat ditembak dua lelaki yang lari ketika anggota polis terbabit cuba membuat pemeriksaan. Akibat menjual peranti komunikasi yang tidak diperakui dan diluluskan SIRIM, seorang pengusaha perniagaan dalam talian dan laman sosial Facebook didenda RM15,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mengaku bersalah melakukan kesalahan itu, Tun Lun Tak, 44 tahun, turut diperintah menjalani hukuman penjara 12 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Keputusan dibuat Hakim Azwan Nida Afandi mengikut pertuduhan Tun didakwa membekal dan menjual 47 peranti bertujuan menceroboh sistem jalur lebar milik pengguna lain. Kesalahan didakwa dilakukan di nombor 55 Jalan Damai Perdana 9 Palang 2J, Bandar Damai Perdana Ceras, kira-kira pukul 12.30 tengah hari 22 Oktober tahun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 239-1-C Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM100,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Kecederaan di bahagian kepala akibat tidak memakai topi keledar dengan betul antara penyebab kematian utama kes-kes kemalangan jalan raya di negara ini. Menurut laporan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), majoritinya penunggang dan pembonceng motosikal, 70% berusia 16 hingga 25 tahun. Berikutan itu, ketika ini kempen besar-besaran akan diperhebat bagi memberi penjelasan dan maklumat lengkap mengenai pemilihan dan pemakaian topi keledar mengikut piawaian SIRIM. Pengarah Bahagian Pelaksanaan Program dan Projek Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR, Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, ia selaras dengan objektif JKJR ke arah sifar kemalangan jalan raya pada 2020. So, pakai topi keledar ni adalah salah satu dia punya cara untuk dia melindungi diri dia lah, ya, jika apa-apa berlaku kemalangan. Bukan hanya memakai topi keledar, juga berpakaian cerah. Dekat sini kita minta dia pakai vest pemantul cahaya, ya, yang berwarna, sama ada berwarna hijau ataupun oranye lah, ya. Maknanya dia boleh jelas dilihat oleh pengguna jalan raya lain. Beliau ditemui pada program advokasi keselamatan jalan raya dan long short walk peringkat negeri Kelantan di Kota Baru. Sukan kita mulakan menjelang aksi Piala Thomas hujung Mei ini. Slot terakhir perseorangan lelaki bagi pemain yang tidak bersama BAM kini menjadi rebutan Goh Sun Huat dan Misbun Ramdan Misbun selepas Zulfadli Zulkifli tidak berminat mewakili negara. Bekas juara remaja dunia itu sekali lagi gagal hadir ke sesi pemilihan yang dianjurkan BAM, sekaligus menyaksikan namanya tercicir dari perebutan ke skuad Piala Thomas bulan depan. Ketua Jurulatih Perseorangan Negara Rashid Siddiq memaklumkan Zulfadli sekadar hadir menyerahkan sijil sakit ke pejabat BAM pagi tadi sekaligus terlepas sesi pemilihan yang sepatutnya melibatkan 3 pemain persendirian. Selain Zulfadli, Goh Sun Huat dan Misbun Randam Misbun turut tersenarai untuk pemilihan ke skuad Piala Thomas yang dianggotai Lee Chong Wei, Chong Wei Fen dan Liu Darren. Zulfadli dan Misbun Randan mendapat jemputan daripada BAM untuk menjalani pemilihan skuad Piala Thomas. Namun hanya Misbun yang muncul. Ini bermakna slot terakhir perseorangan bakal menjadi rebutan Misbun dan Goh Sun Huat. Ketika ini, satu lagi slot perseorangan perlu diisi ketika Lee Chong Wei, Chong Wei Fen dan Liu Darren telah pun mengesahkan tempat. Sementara itu, di kampus seorangan wanita, Sanatasah Saniru berharap dapat disenaraikan dalam skuad Uber negara. Walaupun baru saja pulang dari New Zealand dan Melbourne, Sanatasah
tetap mahu mencuba mencari peluang melayakkan dirinya dalam aksi Piala Ubin nanti. Sedar keputusan hanya akan ditentukan oleh mesyuarat Exco hujung minggu ini, pemain berusia 24 tahun itu percaya peluang untuknya BM tetap panggil ada. untuk trial. Saya pun nak juga main. Kalau diberi peluang, then saya just datang main. Ketika ini hanya T Jingyi berada dalam barisan skuad Piala Ubin dan masih ada 3 lagi slot untuk melengkapkan 4 pemain perseorangan. Selain Sanata, sah 3 lagi pemain wanita yang hadir adalah Lim Chiu Sien, Lim Yin Fan dan Yan Li Lian. Penganjur Sukan Malaysia ke-17 Perlis seharusnya sudah menekan butang panik apabila 3 venue pertandingan masih belum siap ketika upacara pembukaan hanya tinggal kurang 3 minggu dari sekarang. Laporannya bersama Adila Muhammad. Ketika Sukan Dwi Tahunan, Sukan Malaysia semakin menghampiri ketirai pembukaan pada 24 Mei ini, kredibiliti tuan rumah edisi ke-17 Perlis Indra Kayangan nampak sedikit terjejas. Ini berikutan 3 venue pertandingan iaitu Pusat Akuatik, Dewan Badminton dan Kelab Golf Putera masih di peringkat pembinaan. Kunjungan delegasi Persatuan Penulis Sukan Malaysia SAM yang mengadakan lawatan ke venue baru-baru ini mendapati Pusat Akuatik dan Dewan Badminton paling kritikal dengan pembinaan sekitar 60%. Tetapi penganjur yakin dapat menyiapkannya sebelum 15 Mei, seminggu sebelum Sukan Malaysia bermula. Presiden SAM Ahmad Khawari Issa walau bagaimanapun berharap Perlis dapat melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada segi pembinaan venue itu pun seperti komplek akuatik belum sedia lagi, tapi kami juga dipahamkan bahawa ada perancangan alternatif oleh penganjur untuk memastikan acara itu tetap berlangsung. Andai gagal, lokasi pertandingan bagi acara akuatik mungkin akan diadakan di Pusat Akuatik di Kedah. Dalam pada itu, proses membaik pulih stadium utama, Stadium Tuanku Said Putra juga berjalan lancar dan bersedia untuk acara pembukaan. Tuan rumah juga turut menguji beberapa venue utama termasuklah penganjuran silat dan tinju prasukma di Kompleks Sukan di Kanga. Kurang dari sebulan Sukan Malaysia Perlis bermula, kerja-kerja pembinaan giat dijalankan. Namun, apa yang menjadi persoalan, mampukah kerja-kerja ini siap sebelum temasya sebenar berlangsung? Laporan Adila Muhammad untuk Sukan RTM. Setelah sekian lama menderita akibat ketumbuhan di pipinya hingga menyebabkan kanser, pelakon Siddiq Hussein, 63 tahun, meninggal dunia tengah malam tadi di Hospital Kuala Lumpur. Allahyarham yang seringkali membawa watak antagonis dalam terbitan drama-drama tempatan memulakan karier sejak era televisyen hitam putih sekitar tahun 1970-an. Allahyarham Siddiq meninggalkan seorang balu dan seorang anak. Dalam perkahwinan terdahulu, Allahyarham turut mempunyai 4 orang anak. Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Batu 17, Kuang, Selangor. Turut hadir menziarahi keluarga Allahyarham ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Syaberici. Saya kira Allahyarham adalah merupakan salah seorang daripada perintis kepada pembangunan anak-anak seni dan sudah tentu dia membangun dan memberi inspirasi banyak kepada pertumbuhan terutama sekali dalam industri seni. Pada waktu beliau dahulu kita lihat drama-drama yang dihasilkan merupakan bersifat terus daripada kerajaan dan sebagainya, tetapi daripada situlah yang memberi inspirasi tumbuhnya perkembangan industri sehingga membesar seperti yang ada pada hari ini. Jadi peranannya itu adalah peranan yang cukup bermakna dan kehilangan beliau adalah kehilangan yang besar kepada dunia seni tanah air. Allahyarham sebelum ini pernah menerima rawatan pakar di Hospital Sungai Buloh, tetapi pihak hospital tidak dapat melakukan pembedahan kerana ia berisiko tinggi. Selain kanser, Allahyarham turut mengalami masalah jantung dan paru-paru. Di hospital sekejap je. Tapi yang dia mengalami tak boleh makan tu dalam masa 3 bulan dah. Dia sakit jantung. Jantung tersumbat.
Tapi dah dibuat angiogram lah di HVM. Dah okey dah, cuma tembak aje lah buat tembak. Kehilangan Allahyarham turut dirasai rakan seperjuangan. Allahyarham kepada saya dan kepada orang lain pun begitu juga rasa saya. Walau sesama artis dia begitu hormat dan begitu sayang. Berita nasional berakhir di sini. Presiden Amerika Syarikat Barack Obama mengakhiri lawatannya hari ini apabila berlepas ke Manila, Filipina untuk lawatan terakhir ke-4 negara Asia. Visual itu mengakhiri paparan malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.